Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam kelas PM bersama Cikgu Zuridah pada hari ini. Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan cerpen Banjir di Mata Emak. Cikgu ada minta semua murid agar membaca cerpen Banjir di Mata Emak terlebih dahulu. Dan pada hari ini cikgu akan kongsikan satu video supaya pemahaman semua murid-murid dapat ditingkatkan. Saya terpaku apabila terdengar suara tua di hujung talian meluahkan rasa hatinya kerana kehabisan makanan. Dia juga berterima kasih kepada Nana, orang yang disangka sedang menelefonnya. Dia juga memberitahu bahawa Abang Nana, Nubahan, langsung walaupun duduk dekat dengannya. Saya sedar bahawa dia telah tersalah mendial nombor telefon. Setelah meletak telefon, saya dapat membayangkan kesulitan yang terpaksa dilalui oleh mangsa-mangsa banjir. Perasaan simpati dan risau bersarang di hatinya. Oleh itu, dia menelefon semula nombor tadi, tetapi tidak berjawab. Persoalan demi persoalan bermain di kepalanya. Saya berasa agak terganggu apabila panggilannya tidak berjawab. Dia teringat suara tua itu tadi memberitahu jiran-jirannya semua sudah pindah. Saya terpaku dan tertanya-tanya sebab dia tidak berpindah ke pusat pemindahan dan sanggup tinggal sendirian di situ. Saya menelefon nombor itu sekali lagi. Kali ini panggilannya berjawab dan suara di hujung talian memberitahu bahawa sebelumnya dia sedang solat Zuhur. Dia meminta agar Nana yang disangkanya sedang bercakap dengannya tidak terlalu bimbang akan dirinya. Buat masa ini, dia masih ada ikan kering dan cili kering. Jika sudah habis, dia akan makan nasi dengan garam. Saya berasa terkilan kerana dia tidak sempat menjelaskan siapa dirinya kepada suara tua itu. Dia berasa sangat sedih mengenangkan nasib ibu tua itu. Pada masa yang sama, dia berdoa agar Allah memberinya peluang merasai kenikmatan untuk menyenduk nasi ke pinggan seorang ibu sebelum ke pinggannya sendiri. Oleh sebab perasaan ingin berbakti kepada ibu tua yang tidak dikenali, malah tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, saya nekat untuk mencarinya. Dia percaya bahawa rumah ibu tua itu tidak jauh dari rumah rakannya, Amira, yang letaknya tidak sampai 6 kilometer dari rumahnya. Saya menanam tekad di hati untuk mendekati ibu tua itu. Dia ingin meredakan kerinduan yang menyiksa ibu tua itu terhadap anak-anaknya. Dia berdoa agar Allah memberi perlindungan kepada ibu tua itu. Rindu ibu tua itu sama sarat seperti dia merindui emaknya yang telah meninggal dunia. Saya sekali lagi berdoa agar Allah mensejahterakan pertemuan dua kerinduan yang amat tidak tertanggung itu. Saya berasa bersyukur apabila dia dapat mencari alamat ibu tua itu melalui buku panduan telefon. Dia menarik nafas lega dan bertanyakan dirinya andai benar dia telah bersedia untuk menghadapi pertemuan itu. Apabila tiba di kampung itu, dua orang remaja yang sedang bermain sampan hingga ke jalan besar memberitahu bahawa Nek Piah memang tidak pindah. Mereka bersetuju untuk menghantarnya ke rumah ibu tua itu, yang kini diketahui namanya sebagai Mak Piah. Setelah memberi salam kali kedua, barulah ibu tua itu membuka pintu. Mak Piah kelihatan bingung kerana didatangi wajah yang tidak pernah dikenalinya. Saya membiarkan ibu tua itu menyelongkar mencari jawapannya sendiri. Ketika sedang menghidangkan makanan, Mak Piah bertanya sama ada Nana yang menghantar saya untuk datang ke rumahnya. Saya terpaksa meneruskan pembohongannya kerana tidak mahu menghampakan keyakinan di hati ibu tua itu. Mak Piah terus bertanya tentang Nana dan anak-anak serta suaminya. Saya bertanya sebab Mak Piah tidak mahu berpindah ke pusat pemindahan. Mak Piah menjelaskan bahawa dia kerap kencing dan kadang-kadang tidak sempat ke bilik air. Dia tidak mahu lagi menghadapi keadaan yang sama dan menjadi bahan caci dan umpat orang lain seperti tahun sebelumnya. Mak Piah memeluk saya.
dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Saya dapat melihat sinar kebahagiaan pada mata ibu tua yang syarat dengan kerinduan itu. Saya meleraikan keadaan dengan mengajak Mak Piah untuk makan. Saya hanya mampu tersenyum dan mengangguk-angguk apabila Mak Piah membuat andaian sendiri bahawa makanan itu dimasak oleh Nana. Mak Piah tetap beranggapan bahawa Nana lah yang menyuruh saya untuk menghantar makanan itu kepadanya. Saya membiarkan hati ibu tua itu dipenuhi kebahagiaan. Selesai makan, saya membantu mencuci dan menyimpan daging, ayam, ikan, sayur dan buah-buahan ke dalam peti sejuk Mak Piah. Dia meminta diri dan berjanji akan datang lagi untuk melawatnya. Mak Piah meminta saya mengirim salam kasihnya kepada Nana. Malam itu, saya diserang demam panas. Setelah 5 hari berlalu, barulah saya boleh bangun. Dia hendak menunaikan janjinya selepas menonton berita banjir yang kembali surut di kaca televisyen. Apabila tiba di pekarangan rumah Mak Piah, saya berasa sangat risau apabila melihat orang ramai membanjiri pekarangan rumah Mak Piah. Tanda soal itu terjawab apabila melihat usungan jenazah dibawa keluar dari rumah itu. Saya mengikutinya sampai ke tanah perkuburan. Setelah semua orang beredar, saya merapati Nana, anak bongsu Mak Piah yang persis raut ibunya. Dia meluahkan kekesalan kerana abangnya dikongkong oleh isterinya. Dia pula tidak diizinkan oleh suaminya untuk membantu emaknya membersihkan rumah selepas banjir. Ibu tua itu dikhabarkan tergelincir dan kepalanya tercedera. Setelah tubuhnya kaku, barulah jenazahnya ditemui tetangga. Nana dilanda sebab yang tidak tertanggung. Berbeza dengan arwah Mak Piah yang penuh kebahagiaan semasa ditinggalkan saya sebelum ini. Nana memberitahu dia tidak pernah mengirim apa-apa kepada emaknya, malah tidak pernah menelefonnya kerana dia tidak berapa dengar. Nana mengakui betapa mulianya hati emaknya kerana menjulang namanya anak yang tidak bertanggungjawab. Dia mengakui bahawa dia tidak pernah menghantar makanan, apatah lagi barang dapur kepada emaknya. Nana terus meraung kesedihan. Dalam keterharuan mengenang kebahagiaan Mak Piah di hujung usianya, saya memimpin Nana keluar dari kawasan perkuburan.